Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ramadan Mubarak bermakna kita mendoakan sesama sendiri mendapat Ramadan yang diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita kata Ramadan Mubarak itu, keberkatan daripada Ramadan ini termasuklah juga kita punya daya tahan, kita punya pemakanan, dan termasuklah juga ibadat kita dan sebagainya. Semoga kita boleh mendapat Ramadan yang terbaik kali ini, walaupun dalam keadaan yang mungkin tidak normal, tapi dalam keadaan tidak normal juga, antara satu dugaan yang Allah berikan kepada kita, kita boleh mencapai yang terbaik. Hai, Assalamualaikum semua. Kita akan mulakan siri tips Ramadan yang setiap hari, insyaAllah. Sebab tahun lepas pun kita dah buat sekali macam ni, dan tahun ini pun kita akan buat lagi, insyaAllah. Walaupun point dia yang sama, tetapi it's just refreshing, kan? Satu peringatan bersama semua, supaya masing-masing boleh menjaga diri sendiri, supaya mendapat yang terbaik daripada Ramadan kali ini. Assalamualaikum. Yes, Anne. Yeah, how are you, Anne? Terima kasih kerana memberi komen kat situ. Dan let me have a look at you dalam my screen dulu sekejap sebelum kita mulakan. So boleh juga share you all dari mana, and dari mana, adakah Azura rasanya dari Melaka ya, Azura jadi boleh share supaya coach pun happy jugalah nak tengok masing-masing dari mana, kan. Alright. Jadi, okay, untuk tidak melengahkan masa, coach akan teruskan kepada poin yang pertama, tips yang pertama. Sebelum coach nak menyentuh kepada banyak makanan-makanan yang lain dulu, yang mana kita memang terdedah pada bulan Ramadan, dan kemungkinan berbeza Ramadan kali ini, sebab apa? Tak ada pasar Ramadan. Jadi, jadi mungkin keadaan dia berbeza, tak sama macam dulu. Hi John, hi Eddie, how are you? Yes, dari Kuantan. And dari Kuantan, good. Eddie dari Kota Kinabalu. Yes. Harley, yeah, how are you? Okay. Now from Greenland, Penang. Masya Allah, Greenland, Penang. Bunyi tu macam luar negara, Greenland. Sebab apa? Satu masjid Greenland. Ingat, selalu buat live juga. So, balik pada tadi tu kan, makanan. Dia boleh, sementara tu, coach nak tahu juga tu, nak dapatkan feeling daripada you all semua. Since pasar Ramadan tak ada, you all dapat macam mana? You nak beli kuih ke? You nak beli something that berbeza daripada you pandai masak, kan? Dari mana you beli? Boleh tak? Anybody want to share kat sini supaya nak tahu juga? Sebab, maklumlah kan, kita kan duduk di rumah masing-masing. So, we don't know what's going on. Dengan jiran pun tak tahu macam mana jiran tu, diorang beli makan macam mana, semua kita tak tahu. Okay, mungkin ada lah dalam sharing dalam Grab ke semua, but is it working? Is Grab tu working? Boleh dapat kuih ke apa ke? Jadi teringin juga nak tahu, kan. Walaupun kita cakap yes, Ramadan ni, walaupun kita cakap kita makan healthy semua, betul, tapi Nabi SAW pun pernah menyebut kegembiraan orang Islam adalah dua masa berbuka ni, kan. Jadi antaranya lah buka puasa. So tak salah untuk kita bergembira sedikit sedikit untuk berbuka puasa. Jadi maklumlah, mungkin budaya membeli kuih tu memang satu benda yang berterusan daripada dulu. It's okay to have that. Tapi itulah nak tahu siapa yang ada pengalaman, kan, dari mana you all beli. Okay, Azura dari Pontian. Yes, Azura. Ana dari Kuantan, Penang. Okay. So, sementara nak tunggu you all share tu, coach akan mulakan lah. Jadi, yes, pemakanan tu banyak. Now, sekarang ni, sebelum coach nak akan sentuh kepada makanan semua dulu, coach nak sentuh mengenai air dulu. Ini penting yang kita nak tahu, air ni. Ada grup WhatsApp, jual kuih muih dan runner yang delivery. Masya Allah, luar biasa orang Pontian. Mungkin ada kat sini kot, coach tak jumpa. Okay, thank you Azura. Jadi air ni, it is an essential, satu benda yang very simple. That's why coach nak akan buka ni. Even last year pun coach akan buka mengenai air dulu. Sebab air ni simple, dia satu benda saja. Tapi as simple as it is, ramai orang
ignore. Ramai orang ignore tu sengaja ke tak sengaja ke, wallahualam, kan. Jadi itulah biarlah coach nak share sedikit mengenai how important air, especially dalam bulan puasa. Sebab window untuk kita minum air ni sangat kurang dah. Iaitu kita Allahu Akbar, kita buka puasa, kemudian kita sembahyang tarawih, lepas tu kita bersedia untuk berehat, tidur, dan besok pagi kita bangun awal dan kita ada sekerat saja untuk kita minum air. Dan dalam masa kita minum air tu juga kita makan. Jadi agaklah macam mana ni, nak makan nak minum, okey. Jadi nak makan dan minum sekali ke macam mana? Jadi this is membuatkan ramai orang akan tolak tepi air. Dia tolak tepi air dan dia akan makan dulu. Dan this is something yang tanpa dia sadar, benda ni akan membuatkan satu benda yang not very good happening dalam body dia. Now, the effect bukanlah macam terus tiba-tiba kita sakit ke, tiba-tiba kita terus rasa ni kan. Tapi the effect is long term. Kita akan naik berat badan tanpa kita sedar. Okay? Ramadan ini sepatutnya membuatkan badan kita lebih sihat, tapi dia tidak sihat. Jadi dia punya effect tu lama. That's why bila effect tu lama, orang tak berapa nak ambil berat sangat. Dia kata tak apa, boleh delay. Tak apa, boleh tangguh. Delay, tak apa. Jadi nafsu dulu. So that's why coach akan share how important air ni dulu. Okay, sebelum tu nak baca sikit dia punya komen-komen dia. Ada bazar online interesting. Memang Allah tak bagi coach tak jumpa semua benda ni. Very good you all lah. Semalam semua masak coach. Okay. Very good. Masak semua. Okay. Alright. So, okay now. Go to water sekarang ni. Now, kenapa air ini penting? Now, you know lah, it's 70% of badan kita dibuat daripada air. Everything is water. Kan? Muscle kita bukan kering. Muscle kita pun, kalau lah kita boleh potong muscle kita ambil, memang dia basah. Dan basah tu memang dia air. Even blood kita, darah kita air. Okay? Even kita punya joint tu, antara joint tu is not, bukan minyak tau. Bukannya minyak joint yang kereta tu untuk minyak pelicir, bukan. Air. Jadi kau bayangkan tu berapa banyak joint-joint yang kita ada ni, semua air. Okay? So, bila kita kurang minum air pada sebelum tu bulan puasa pula kita memang loss of water banyak. Now, as I speak ni, bernapas ni air keluar. Peluh ni sebab regulator kita tak nampak lah peluh kan, tapi dia berlaku penjejatan, sejatan tu sentiasa berlaku. So daripada sahur sampai kita buka puasa, that 12 hours tu, it is like the body is releasing water hilang, makin turun hilang air tu. So by the time kita buka puasa, sebenarnya kita dah dehydrated. Walaupun kita duduk di aircon ke, walaupun kita tak buat apa-apa sangat, the level of dehydration tu berbeza lah. Tapi the point is kita memang dehydrated. Now, apa jadi bila badan kita dehydrated? Banyak benda berlaku lah. Nombor satu, badan akan meminta. Permintaan daripada dalam tu. Aku nak air. Walaupun dia tak ada perfect signal, dia cakap, aku nak air, tak. Tapi dia ada something like satu sense dalam badan tu yang memerlukan kita masuk something dalam mulut yang mana dia air. Kita boleh perasan bila kita ambil kuih, buka puasa, kita masuk dalam mulut kita tu, kita rasa macam sedap. Sebenarnya badan tu dia sense air dalam kuih tu. I see water, ataupun kita makan buah, okay? Ataupun kita makan nasi yang ada air. Dia akan sense air tu, dan bila dia sense air tu, dia akan minta lagi. So, ramai orang tertipu. Dia ingat dia nak makan banyak lagi, sebab badan dia minta sebab dia nak air yang ada dalam makanan tersebut. So, instead of kita jadi confused benda tu, bagus lagi kita buka puasa, kita terus minum air dulu. Okey, sebelum tu dengan sunnahnya dengan kurma, kita makan 2-3 biji kurma, 3 biji ke 5 biji ke, paling banyak pun 5 biji lah.
Then lepas tu barulah kita minum air kosong dulu. This is coach punya petua lah yang coach dah amalkan daripada dulu. Sebab for me lah kan, bila kita minum air kosong dulu, dia akan senang serap dalam badan kita. Dia tak ada apa-apa, no halangan, tak ada kacau bilau dalam perut tu. Memang perut tu kosong, melainkan kurma kita yang baru masuk tadi tu. Dan kita minum air dalam keadaan yang sederhana lah, jangan macam terus ini kan. Mungkin 1 gelas ataupun 2 gelas. 2 gelas every 1 gelas tu 250 ml, mungkin dalam 500 ml. Jadi dalam keadaan yang ikut sopan dia lah. Okay? Jangan macam muntah pula. Okay? Macam apa yang Nabi ajar kan, 3 kali. Ini coach cakap ni pun peringatan untuk coach sendiri. Jadi dalam keadaan kena buka puasa pun, coach pun terlanggar juga yang 3 kali telan tu. Tujuan dia buat macam tu supaya badan boleh absorb properly air tu kan. Jadi jangan kita sekaligus nanti mungkin tak berapa ni. So anyway, bila kita minum dalam 2 gelas air tu, body akan absorb air tu, dan air yang digunakan tadi tu, air yang akan absorb tadi tu banyak boleh digunakan untuk benda-benda lain sebelum kita makan. Antaranya pencernaan, kita punya digestion. Kita makan nanti, perut kita nak digest makanan kita tu. Okay? Dia perlu kerja. Untuk digestion, dia memerlukan banyak air. So kalau kita tak isi air dulu, maka kalau kita makan dulu, lepas tu nanti lepas isyak baru kita nak minum air, maknanya badan kita dalam keadaan dehydration. Badan kita dalam keadaan kekurangan air dan terpaksa menghadam makanan dalam keadaan yang kurang air. So you bayangkan you punya makanan tu jadi apa? Jadi penghadaman dia tidak berjalan dengan lancar. Okay? Sebab kurang air. Ada satu artikel yang coach pernah baca, badan memerlukan 7 liter air daripada mula masuk dalam mulut ni. Dia akan keluarkan air liur. Okay? Air liur dia akan keluarkan, dia masuk dalam perut kita, dia akan keluarkan gastric juice dia. Lepas tu masuk. Jadi semua proses itu memerlukan 7 liter air sampai usus besar kita, dia akan absorb balik. Maknanya dikitar semula lah. Maknanya bukanlah 7 liter tu terus buang 7 liter, tak. Dia akan daripada sistem kita punya air liur kita dalam perut kita, the total amount of water yang digunakan 7 liter. Maknanya dia pusing balik. So kalau dalam keadaan badan kita dehydration, kemungkinan 7 liter itu juga tidak boleh berfungsi. Jadi penghadaman kita dah terganggu. Lepas tu bila penghadaman terganggu, kita punya nutrition yang sepatutnya kita makan, buah ke, nutrition, protein dan semua, mungkin tidak boleh kena serap dengan cara yang betul. Okay? Jadi kita kurang nutrition pula, ataupun lambat. Dan lepas tu darah kita memerlukan air untuk transport kita punya nutrient. Kalau kita dalam keadaan dehydration, maknanya pengaliran darah, pembawaan oksigen, semua terganggu sebab kita kurang minum air. Jadi apa yang coach nak sebut kat sini ialah, bila kita start buka puasa dengan cukupnya minum air, kita sebenarnya start up kita punya engine balik. Kan macam kita nak bola something, kalau kita nak macam dalam construction tu, kalau nak gaul simen ke apa kan, dia akan start dulu dia punya engine yang campur simen tu. Dia nak start dulu. You have to start something, you have to start the engine dulu. So macam juga kita kan, kita buka puasa, we want to start the engine dulu. Dan start the engine, you want to prime the engine tu, you punya sistem tu ialah dengan you start dengan you minum air dulu. So that's why banyak lagi muscle kita kalau kurang air, dia akan jadi fatigue, dia akan letih. So kita nak sembahyang tarawih pun kita rasa letih. Kita ingat kita low sugar. Ini mesti low sugar ni. Minum lagi sugar, lagi dahsyat lagi. So it's actually a simple basic thing yang badan nak, yang kita tak supply. It is water. As simple as water. Sometimes kita jadi migraine. Mungkin kita nak buka puasa tu kita rasa migraine sikit. Kita pun rasa kurang gula ni, kurang gula. Kita pun belasah lah gula banyak-banyak. Padahal air. So sebelum you nak fikir benda-benda lain dulu, you settlekan air ini dulu. Okay? So that's why it's so important
bagi coach lah kan, pengurusan air ini sangat penting semasa kita berpuasa. Kenapa? Sebab dalam masa tu tak banyak, jadi ini saja yang ada. So itulah yang coach cakap kan, jadi berapa banyak pentingnya. So banyak lagi badan-badan, fungsi badan, hormon, fungsi-fungsi enzim, semua memerlukan air yang mencukupi. Okay? Dan coach bukan nak cakap minum air banyak-banyak, berlebih. Tidak, mencukupi. Okay? Dan daripada pemerhatian coach, bila bersama-sama iftar, buka puasa dengan ramai orang, coach tak nampak orang start dengan air. Kebanyakannya mungkin dengan teh bergula, makan kuih sikit, minum teh sikit je. Udah makan yang lain, makan yang lain. Yes, boleh hidup. Tak ada masalah, boleh hidup. Tapi bagi coach, yang terbaik, why not if we can give our body yang lebih baik daripada itu. Okay? Itu yang mungkin ramai bila sampai, walaupun ini dengan kurnia Allah, kesihatan semua dengan kurnia Allah, tapi Allah juga memberi ruang kepada kita untuk berikhtiar. Betul tak kan? Jadi jangan pula nanti coach cakap macam ni, coach pula sakit awal, itu kita dah usaha lah. Bukan nak kata this is my full proof kan, tapi cara usaha kita tu, kalau kita tengok ramai orang mempunyai masalah darah tinggi, kencing manis at the early age, benda-benda macam ni sometimes as simple as water boleh membawa mungkin improvement kepada dia punya health, insyaAllah ya. So jadi apa cara tips, dan satu lagi yang perlu dielakkan di sini, ini itu tadi coach dah cerita pasal kepentingan air ya. Dalam masa yang sama, you all pun boleh bertanya ya. Jadi coach dah explain how important water is dalam berpuasa dalam badan kita. Okay, siapa yang nak bertanya, boleh bertanya terus kat sini. Ambil peluang nak tanya apa-apa ya. Okay, now yang kita nak elak supaya badan kita ini boleh air kita dalam keadaan yang baik ialah number one, air manis. Now, sebab apa? Badan kita dah badan kita dah stress dari segi puasa. Okay? Kalau kita tengok kenapa Nabi SAW menyarankan kita, menyuruh kita rush untuk segerakan buka puasa. Sebab badan kita memang Allah ciptakan dalam keadaan yang banyak kelemahan. Dan bila berpuasa ni pun kita dah tak larat lah. Kita tak boleh handle lah. Ini baru puasa 1 hari kan. Dia dah tak boleh handle. Dan Allah tahu kita tak boleh handle. That's why melalui Nabi SAW kita diminta buka puasa cepat-cepat. So maknanya badan kita dalam keadaan stres. Dan lepas tu kita minum air gula. Bila kita minum air gula ni, badan kena settle gula tu sebab melonjak gula. Suddenly kan kita low sugar ni, pankreas pun berehat, badan sistem kita pun berehat, and suddenly kita minum, buka puasa sih, Allahu Akbar, kita minum high sugar punya fruits, drink. Be careful. Okay, be careful bagi siapa semua kat sini, tolong sikit. High sugar is not good for you. Okay, yang banyak jual yang sedap-sedap tu, be careful. Jadi bila kita minum high sugar, suddenly sugar level kita naik, melonjak. Sebab dia very simple, dia absorb dalam badan begitu punya fast. Now, you dalam keadaan yang low sugar, bila you dalam keadaan yang low sugar, badan bersedia menerima gula tu. Sebab you dah low sugar. So, sistem badan dah bersedia menerima gula tu untuk give energy. Tapi tiba-tiba you banjirkan badan tu dengan lebihan gula. So, badan terpaksa settle, handle yang over sugar tadi tu dengan dengan dia punya insulin, dengan sistem pengairan dia. Jadi instead of air tadi, dia boleh gunakan untuk penghadaman, dia boleh gunakan untuk banyak benda-benda lain untuk menjalankan sistem badan. Sekarang air itu pula dia terpaksa push kepada defense system. Jadi instead of trying to operate the body, ini operation menjalankan badan tu, ini dia terpaksa pula buat defense system. Maknanya you memang create crisis dalaman you.
You tak ada krisis, puasa ni sepatutnya tak ada krisis. Kan? Tapi you create krisis dalam badan you dengan minum air manis yang tinggi. Jadi inilah satu benda yang kita nak cuba elak. Kalau you fikir air tadi is supposed to give you satisfaction, dahaga semua kan. So you tolak gula tu. Minum air kosong ataupun apa-apa campuran, mungkin green tea ke apa ke. Tapi better air kosong kan. Minum air kosong. Dan dari segi energi kita boleh ambil daripada sumber makanan. Bukannya sumber gula tadi tu. Sebab sumber gula dia bukan, it's not a very healthy energy because dia jadi macam terlebih pula. Okay? Jadi terlebih jadi krisis. Ingat don't create krisis dalam badan kita. So ini satu. Yang kedua, kita galakkan tak minum kopi sebab dia ada caffeine yang membuatkan kita nak buang pula kan. Jadi instead the crisis lah. This is internal crisis lah. Caffeine, air gas, air manis, banyak-banyak benda-benda yang membuatkan badan instead of dia gunakan makanan tu sebagai dia punya nutrition, tapi dia terpaksa selesaikan pula masalah. Instead of you bagi dia value, you bagi dia pertolongan, tapi instead you pula bagi dia satu benda yang terpaksa dia handle tau. Jadi mungkin kalau badan tu boleh bercakap, hey, which side are you on? Dia boleh tanya macam mana, kau ni belah mana sebenarnya? Kau nak belah nyokong aku ke kau nak melawan aku ni? Jadi sepatutnya kita bekerjasama dengan badan untuk kita memberi yang terbaik. So air kosong, okay? Then macam mana caranya? Ini tips coach punya cara lah kan. So dengan kurma tadi, buka puasa bermula dengan air kosong dulu. Okay, coach akan ambil sekarang dah biasa. Okay, coach dah biasa at least mengambil 500 ml, 2 gelas lah. Okay, 2 gelas sambil makan kurma tadi. After that barulah coach mula dengan makanan yang lain. Okay, nanti kita cerita makanan yang lain tu, nanti kita cerita dalam siri yang seterusnya lagi. Okay, sebab banyak sangat pula nak cerita. Sebab coach nak fokus satu-satu supaya you faham satu-satu ni. Jadi tak adalah pergi sini, pergi sana, pergi sini, kemudian tak boleh kan. So then after you makan, then coach sarankan mungkin kalau you makan ringan, maknanya you makan ringan yang mempunyai karbohidrat, okay, yang mempunyai karbohidrat yang memberi you energy. You dah minum, then use second phase ialah you makan something yang boleh bagi you instant energy. Okay, jadi instant energy tu yang karbohidrat yang simple lah. Alright, tak terlalu banyak, just nice untuk give you that energy tu. Can be buah, can be kuih, okay, can be some. Then after that you boleh pergi solat, sembahyang. By the time you sembahyang, that energy food tadi tu dah masuk dalam sistem badan. Bila energy food tadi dah masuk dalam sistem badan dah sense you have the sugar already. Jadi bila you lepas sembahyang maghrib, you balik pada you punya main meal, you dah reda. Dah reda tak? That's important. Kalau sekiranya kita makan tanpa kontrol, now coach pun ada masa pun begitu juga. Coach bukan malaikat ya, tapi dari segi yang terbaik, inilah yang terbaik. Coach nak cakap betul-betul. Okay. So, tapi most of the time coach akan practice macam tu. Ada masa-masanya kalau coach macam makanan tu dah power kat depan tu, coach makan jugalah. Tapi the best practice, okay, kalau siapa yang nak turun berat badan, nak kawal pemakanan tu, bagus makan stages tu, solat, lepas solat baru kembali ke meja tu dalam keadaan yang dah terkawal. Kalau kita terus saja, you baik bayangkan kalau you makan 20 minit yang pertama tu, sugar tak sampai lagi. Dia mengambil masa 20 minit, barulah dia sampai. Tapi dalam masa 20 minit tu, you rasa lapar lagi. Makan lapar lagi. Makan lapar lagi. Tak puas lah, makan lapar lagi. Makan lapar lagi. Makan lapar. Sampai 20 minit. By the time 20 minit, you dah consume 2000 kalori. Ini masalahnya. By the time 20 minutes, you dah consume 2000 kalori. Nak makan 2000 kalori ni sekejap je. 7 minit pun habis. Jadi ini yang susah kita nak kawalkan. Jadi kalau kita dah minum,
kita makan sedikit, dan lepas tu kita pergi solat, barulah kita balik. By the time kita punya sugar level dah sampai, dan kita dah boleh kawal kita punya makanan. Terutamanya bila air tu cukup. Tapi kalau air tak cukup, badan akan sentiasa minta lagi. Dia akan minta sampai air cukup. Jadi minta, dia bukan pandai minta makan ke tidak. Dia cuma macam menangis. Jadi kita pun rasa macam makan lagi, nak makan lagi. Sebenarnya dia nak air. So, okay. Untuk lepas sembahyang maghrib nanti, bolehlah minum lagi air sikit, dan lepas tu sembahyang tarawih boleh minum air lagi sedikit lagi, sampailah you have like macam tadi ada setengah 500 ml, mungkin ada 1 liter lagi. Okay, selepas tu, dan besok pagi subuh, bergantung pada seseorang. Kalau you jenis awal bangun untuk melakukan ekstra ibadat dan sebagainya, you dah boleh minum air dah. Okay, you dah boleh minum air kat situ. Dan bila kita minum air pun, actually kita menyegarkan badan kita untuk melakukan ibadat. Dan lepas tu kita sahur, dan sebelum azan boleh lagi minum air sikit. So basically, if you can complete 2 liter, coach ada share dalam posting tadi. Kalau you boleh complete dalam 2 liter, it is very good. Okay, especially sebelum you makan. Waktu sahur tu tak kisahlah, sebab you dah okay dah. Tapi waktu buka puasa tu, start with water. Mostly 70% lah coach nampak orang tak start dengan air. Dia kebanyakannya terus dia belasah, mungkin minum sikit saja teh panas ke apa ke, terus dia belasah makan benda lain. Ini coach punya pandangan dan banyak pembacaan, dan inilah yang bagi coach yang terbaik. Okay, so apa lagi point kat sini? Yes, dah okey lah tu, dah habis lah point tu. Jadi nak menjawab sikit soalan, semalam memang masak. Ni cakap pasal ni Tapi berbuka semalam saya minum air masak, kurma, ikan cecarum. Semua dah keluar dah. Okay, at least hari ni cakap pasal air saya dulu At least saya minum air masak. Very good. Baru mula buka puasa, kalau minum air campur dengan elo macam okey. Yang itu okey sebab dia tak ada kalori. Apa-apa yang macam kalau sini ada kalori, ada lemak, jadi dia dah jadi nak kena proses. So bergantung kepada produk-produk yang you all baca, you kena mahir produk-produk masing-masing Coach tidak mahir kepada produk-produk tertentu kalau yang especially yang coach tak ambil. Okay, right. Macam coach akan ambil green tea sebab apa? Dia meningkatkan metabolisme, dan coach akan rasa macam lebih bertenaga dan membantu untuk solat dan sebagainya. Ini coach punya tambahan. Okay. So berapa minit dah? So tak ada soalan kan? So harap ini membantu. So I hope you all mana yang tidak mengamalkan minum air sebelum berbuka, okay, you cuba at least 2, you sabar-sabar, relax, jangan terus attack makanan tu. Okay, bila azan saja, bismillah, kurma, kau relax lo, minum air 1, minum air 2 cawan, dan lepas tu barulah you, sama ada you nak makan terus ke, you nak solat dulu ke, makan benda-benda yang makan pembuka yang pertama dulu, baru pergi solat, terpulang. Tapi yang penting air dulu. Untuk hari ini, coach nak juga you all, siapa yang tak practice minum air tu, you practice, and then you focus 2 liter setiap hari. 2 liter ya, keperluan badan 2 liter setiap hari. So cuba nanti komen kat situ. Kalau komen dalam coach punya live ni, komen apa yang you rasa you dah buat, apa yang you rasa, dan macam mana ia membantu ke tidak dalam you punya harian you. Okay, so itu saja daripada coach tips untuk pertama hari ini. InsyaAllah besok mungkin kita akan cerita mengenai karbohidrat. Okay, dalam memilih karbohidrat tu penting ke tidak karbohidrat. Ramai juga orang kan cuba nak elak makan, tak mau makan nasi dan sebagainya. Jadi apakah pentingnya karbohidrat dalam badan kita, dan manakah karbohidrat yang kita boleh dapat, jenis-jenis karbohidrat kita akan cerita besok, masa yang sama 12.30
dan harap boleh memberi manfaat kepada you all semua. So itu saja daripada Coach Alan. Selamat membuka puasa hari ini dalam keadaan air yang mencukupi. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.